macam aku dalam bidang sales, aku nampak ada budak yang buat direct selling. Dia jual jual makanan apa semua kan. Dalam hati aku always cakap macam, budak ni mesti akan fly. Betul lah. Betul. Betul lah, kita budak sama ni kan. memang aku kagum lah. Tambah-tambah kalau aku tengok macam, budak-budak sangat ni, tapi Masya Allah ni mesti satu hari Betul. nanti ni. Maksudnya kau dengan aku ada satu mentality yang sama tau. Kita nampak budak-budak kan datang kat meja apa semua. Aku tak pandang rendah dengan dia orang. Betul lah, aku cakap budak ni kalau polis betul ni memang boleh fly jauh lah. One day memang jadi somebody lah. Tak ada siapa boleh ambil skill tu daripada dia. Welcome to Assessment. Welcome to Assessment Talk episode 3. So masih lagi 3 lah. First dah ada buat. Kata dia remake balik. Jadi tu. Tak apa, episode 3 je lah. Okay. So masih lagi dengan orang yang sama. Okay. Saya nak menyampah dengan orang sama. Okay. So hari ni kita nak borak apa ni? This week punya session kita nak borak pasal sales lah. Sales Okay, perjalanan sales. Sebab kita walaupun apa yang kita buat sekarang ni didorong oleh apa yang kita dah buat di masa lampau lah. Yes. Okay, so macam hang sendiri, macam mana journey untuk sampai ke direction yang sekarang ni? Senang cerita macam mana hang boleh dapat tune yang sekarang ni? Sejujurnya kan, sales bukan benda yang aku minat lah daripada dulu. So aku memang tak suka benda yang melibatkan jumpa orang apa semua. Tapi aku suka buat duit lah. Okay. Tapi dia cuba deny yang sebenarnya the only way untuk kita dapatkan duit dengan cara yang cepat buat sales lah. Tapi kita cuba deny benda tu. Tak suka jumpa orang apa semua kan. Tak nak terima reality lah. Tak nak terima reality lah kan. Tapi macam mana aku boleh start dengan bidang sales? Previous aku start dengan business lah. Bukan purely dalam sales, tetapi kita start dalam business F&B. Okay. Food and beverage. Food and beverage F&B kan. Food and beverage ni bukan dia punya profit dia nipis dia boleh jadi tak ada untung lah. Betul. Food and beverage ni keras F&B nipis sikit lah. Cumanya waktu tu kita dah start belajar kan. Tengok zaman-zaman tu kan memang gila-gila kan. The only way nak berjaya, awak kena ada produk sendiri kan. Kan kita pun macam kena ni kan. Memang kita kena cari lah barang apa kita nak jual ni kan. Kita tak ada pendedahan yang kalau kau tak ada produk pun, kau tak ada benda pun, sebenarnya kau boleh je nak buat sales. Betul kan? Boleh macam buat duit. Sebab macam sekarang ni pun sales ni dia always evolving lah bagi aku. Macam sekarang ni pun tak ada barang pun boleh buat sales. Betul. Contohnya macam affiliate TikTok. Affiliate TikTok sekarang banyak peluang lah. Dulu mungkin jadi ejen produk apa semua ke kan. Betul. Sebenarnya betul lah bagi aku. Fasa yang bagus kita nak jadi seorang businessman adalah the best way kita belajar daripada basic, daripada kosong lah. Daripada kosong dengan cara buat sales. Sebab aku pun kalau tanya aku rasa macam aku nak start balik daripada kosong. Macam sekarang ni dah susah lah, sebab aku dah ada base apa semua kan. Kalau start balik daripada kosong, aku rasa I can do better lah sebenarnya. Tapi tak boleh. I can better. I can do better. Kemarin Okay, so balik pada yang tadi tu, daripada F&B tu, right. Maksudnya ada pengalaman untuk produce sendiri, produk sendiri, and then jual sendiri lah. Betul. Ke hang ada distribute ke mana-mana kedai waktu tu kita dah pandai lah nak main sistem agent waktu tu. Masa ni dia sistem agent semua lah. Betul. Sebelum aku buat purely dalam bisnes produk ni, waktu belajar tu banyak benda lah aku buat. Contoh kan, waktu belajar pernah jual KitKat lah, apa benda lah, pernah pernah. So maksudnya waktu tu dia satu fasa yang aku belajar menjual lah. Menjual secara indirect lah. Bukanlah secara formal. Kau still lagi student, tapi kau dah start ada part time business apa semua benda tu lah kan. So maksudnya pada waktu tu produk yang aku jual adalah aku jual KitKat lah betul. KitKat benda-benda kecil lah. Snack lah, jual snack lah. Aku budak asrama kan. So maksudnya benda-benda yang aku jual tu benda-benda yang kecil lah. Maksudnya benda tu boleh jual cepat apa semua kan. Aku tengok orang jual pun aku start jual. So maksudnya aku pendedahan dalam bisnes dekat asrama ni awal lah. Maksudnya bila asrama ni, nature bisnes dia biasanya kawan-kawan kau akan support dia. Faham. Betul lah, maksudnya kau jual makanan ke apa semua, kau benda tu memang akan cepat jual lah. Kan. Sebab dia kecil kan, so orang senang support cepat jual lah. Pada waktu tu aku dah belajar dah tentang jual makanan apa semua. Mula-mula jual sendiri. Kan kita dah ada macam otak dah function sikit kan. kita ada ilmu sikit, leverage. Kita leverage,
Kita panggil junior lah. Dah start pakai agent lah. Dah start ranjur orang. Kita pakai agent ada lah. Ada persen lah. Tak ada. Malam tu aku bagi KitKat 2 paket ke ais kotak tadi lah. Oh, lapik dengan makanan tu sendiri. Okay, faham. So berapa tahun menerapkan sales jual makanan snacks ni? Jual makanan snack tu aku daripada aku form 4 aku rasa. Form 4. Berapa tahun kat asrama? Lama lah. Aku daripada form 4, daripada umur 16 yang KB pun. Ya. 16, 17, 18, 19. Sampai sudah lah duk KB. Sampai sudah dah KB. Okay, semasa daripada form 4 tu aku dah start hal lah yang banyak membolot subsidi kerajaan ni. Pada waktu tu macam mana lah. Masa dulu aku suka pergi ke Kelantan, kita jual jersey kan, kita jadi personal shopper kan. Ada juga. Maksudnya pergi Kelantan, beli barang, lepas tu jual balik. Jual balik lah. Okay. Dulu kalau kau tahu kan, dulu Maggi Thailand. Tahu Maggi Thailand, Maggi Tom Yum tu kan. Maggi tu dia rare lah. Maksudnya benda tu sedap, nak dapat susah kan. Dia ada satu era ni jual jual Maggi Thailand lah, jual ramen lah kan. So dia ada satu era ni. Macam, tapi bagi aku siapa-siapa yang start daripada sales ni, dia mesti ada jumpa jalan yang dia hentak dinding dulu, lepas tu baru jumpa jalan lain. Hentak dinding, jumpa jalan lain. Betul. Macam waktu tu pada era yang snack bukan snack lah. Maksudnya Maggi Thailand tu dia sedap. Aku tahu dia sedap. So waktu tu ada demand lah. Ada demand. Waktu tu aku pergi ke Thailand. Bukan Thailand lah, sempadan Thailand dekat Kelantan. Ambil stok sekotak tau. Aku beli sekotak waktu tu, tak silap aku, tak mahal sangat. Harga dia okey-okey lah. Kalau aku jual, katakanlah aku jual RM1 ataupun aku jual 8 kupang pun, aku still lagi making profit. Tetapi bila kita ni tahu kan, kita dah kaji tu kan, aku je jual benda ni, kompetitor yang memang tak ada, naik harga. Aku naik harga. Aku jual RM1.50 tu. RM1.50 satu. Ada orang bunyi tak? Tak ada. Tak ada kan? Sebab boleh lah. Take it or leave it lah. Maksudnya kau nak tak nak kan. Kalau tak nak, pergi lah sana beli. Tak nak, benda tak ada kan. Benda memang ketagih punya kan. Memang sedap kan. Bagi lah sepaket 20 paket kan. Memang puas hati. Aku malam tu kalau aku bawa stok tu, biasa malam tu habis juga. Licin. Memang settle lah benda tu. Okay, so kita dah start belajar. Kalau nak menjual ni, kita just ambil barang orang pun kita boleh menjual kan. Tapi bila kita dah menginjak keluar kan, kita nak macam kena jadi founder lah. Dah start expose dengan founder. Dia macam kalau je barang orang ni lambat kaya lah kan. So kita kena ada produk sendiri. Lebih kepada kan. Nak cepat lah. Nak cepat betul kan. Tapi itulah, kita tak ada basic knowledge tentang business structure. Kita tak faham yang sebenarnya banyak benda yang tak tahu lagi lah. Betul. Sebenarnya first step kita nak buat duit ni, kena buat sales lah. Kan sebenarnya benda kita dah buat tu dah betul dah. Cumanya gata-gata nak jadi founder apa semua kan. Apa semua. Sebenarnya Maggi tu dah betul lah. Betul lah Maggi tu. Kalau aku tak jual Maggi pun, aku jual benda lain, tapi produk yang aku tak boleh fikir stok, aku just direct selling, jual dia pun still okay je sebenarnya. Tapi itulah jiwa besar. Kalau COD ni direct selling ke bukan COD aku tak sure. Tapi lepas daripada aku keluar KV, ada satu season tu kalau kau ingat, yang aku tak keluar KV gitu tu. Waktu tu aku dah last year kot dekat KV. Tahun tu kita ada Perak pergi ke final Piala FA 2018 lawan Terengganu kan. Kalau pasal waktu tu ada jual jersey Dunhill loh, yang rare kan. Waktu tu aku je awal-awal jual kat Ipoh. Seorang yang bawa benda tu datang Ipoh lah. Waktu tu aku punya marketing kan, aku pernah dah buka booth, tapi tak slow kan. Aku try post dekat Facebook group dulu. Facebook group ni powerful tau. Dulu Facebook group, yes, betul, powerful gila. Sebab tu aku cakap sales ni always evolving. Macam dulu kita banyak guna Facebook kan. Even post sendiri, post dekat grup-grup taman apa semua kan. Pergi tu. Sebab macam sekarang ni kita dah banyak choice. Kita dah boleh pergi TikTok, dah boleh pergi macam-macam lah kan, benda-benda lain. So maksudnya waktu tu aku jual dekat Facebook group, aku post kan, siapa minat jersey rare atau ambil apa, pre-order ke apa? Pre-order lah. Pre-order sedap. Pre-order kan. Collect banyak apa buat masa tu. Ada deposit tak? Waktu tu dia tak consider pre-order lah. Aku ada stok sikit kat tangan. Memang aku habiskan. Aku ada stok, aku habiskan. Tapi aku tak adalah bayar dekat supplier. Maksudnya hang boleh ambil dulu lah. Aku ambil dulu, dia bagi, okay, adik jual dulu. Jual lah benda tu kan. So maksudnya benda tu memang laku gila waktu tu kan.
Ambil je habis lah. Aku post kat grup malam tu. Malam tu juga, bang, COD bang, COD bang, COD bang. Malam habis. tu Ambil habis. Faham. Maksudnya waktu tu dalam season, dalam seminggu 2 sebelum ke final Piala FA tu, aku rasa dalam 7-8 ribu boleh collect lah. Sebelum pergi ke final Piala FA tu. Tapi kan ada satu momen tu, benda tu viral tau. Aku dah pandai. Aku dah pandai. Maksudnya kita dah tahu sikit knowledge tentang marketing pun semua kan. Waktu tu nak dia cerita lah, kawan aku tu dikawan dengan Nazrul Naim. Perak punya player yang tengah-tengah tu kan. Aku bagi slide kat Nazrul Naim tu. Aku suruh dia pakai, bang, ambil dia free bang. Tolong kira free marketing tu. Free marketing lah kan. Member tarik gambar apa kat Facebook kan, dekat IG tag aku punya personal account kan. Penuh lah cakap. Aku cakap sale aku malam tu memang kencang gila lah cakap kan. Penuh ini apa hang punya momen-momen yang kira ingat lah ni. Betul, maksudnya waktu tu memang first time kita nampak guna. Waktu tu kita dah tahu sikit lah tentang gunakan orang yang ada nama. Tapi tak adalah istilah guna influencer marketing, tak ada lah. Kita tahu dah, okay, kita nak boom ni, panggil orang untuk pakai ni, untuk marketing, untuk marketkan benda tu kan. Benda tu viral gila. Baju yang aku jual tu bukan setakat Nazrul Naim beli tau. Radin Era beli. Kan. Tapi Radin tahu dah, kalau pakai baju tu, muka dia pakai baju tu, orang pakai dia untuk review lah benda semua kan. So ambil advantage tu lah. Tapi tak, dia pandai tau, dia tutup muka dia. Oh ya? So masa dia tak nak pakai gambar dia untuk iklan apa semua kan, benda tu kan. So waktu tu memang kencang. Waktu tu pun dah start open agent lah. Siapa-siapa yang nak jadi agent boleh. Dah okay sikit lah tu kan. Siapa-siapa nak jadi agent boleh PM untuk jadi agent apa semua kan. Waktu malah laju lah. Pengalaman lebih banyak, lebih pandai lagi cari barang apa semua lah. Sebab macam aku tak ada main barang. Aku tak main volume lah. Macam banyak volume kan, jual banyak-banyak kan. Macam aku dulu, aku starting dengan sales ni aku sendiri. Sebab dulu cerita sedih sikit lah, kira macam cerita bapak sikit lah. Macam ayah dulu naik rakit dia pergi sekolah. Macam aku dulu, sekolah aku jauh dengan rumah kan. So ni first time aku expose dengan sales lah. So aku balik kampung. Lepas tu aku tengok bapak saudara aku ni, dia kutip tin kan. Aku tengok penuh tin dalam dia punya ni. Aku tengok buat apa ni kan, ada botol kaca apa semua kan. Lepas tu kata dia nak jual kan. Lepas tu aku cakap, boleh jual lah, boleh buat duit lah benda ni kan. Lepas tu start daripada tu lah, aku tahu lah boleh buat duit kan. Lepas tu bila aku dah balik rumah tu, aku kan pergi jalan kaki sekolah, pergi jalan kaki balik jalan kaki. Tak tu ada dekat Meru lah. Tak, masa tu aku dekat Gerik. Masa tu dajah lagi tu. Dajah lagi kecil lagi. Lepas tu along the way aku jalan tu, dalam perjalanan tu, setiap kali aku nampak tin apa semua, mula-mula aku ambil satu, ambil dua. Lama-lama jadi habit tau. Aku ambil botol kaca apa semua aku ambil kan. Aku simpan semua. Daripada situ aku belajar boleh make money lah. Bapak aku bagi tahu kalau nak jual ni pergi kat kedai semua, dia ajar kan. So start daripada tu aku expose dengan sale lah. Tapi kalau nak cerita betul-betul sales ni, sebenarnya banyak benda yang aku dah cuba, dan banyak benda juga yang aku dah gagal. Contoh gagal lah. Contoh gagal aku pernah buat agent insurance. Aku pernah jadi agent. Serius lah? Aku pernah jadi agent insurance. Aku pernah buat, tapi tak jadi lah. Tapi cerita dia tak jadi, bukan aku tak boleh jual. Agent insurance ni bagi aku senang lah. Dia tak jadi susah lah. Bagi aku senang. Sebab masa aku jadi agent insurance selama 2 bulan tu, waktu tu umur berapa? 2 years ago kot. Baru lagi lah. Baru lagi. So aku jadi agent insurance tu, first month tu aku terus stop sale. So sebab tu bagi aku benda tu mudah. So lepas tu bulan kedua tu aku tak buat. Bukan sebab aku tak boleh buat apa semua, sebab aku burn out. Sebab aku punya kerja hakiki aku pun sale, aku punya side income pun sale. So dia jadi burn out tau. So aku tak boleh buat, aku tinggal lah insurance tu. Tapi aku ada tahu close lah. Banyak ah. Waktu insurance tu? Serius lah? Banyak, aku banyak close. Aku top sale. First month tu terus top sale. Berapa commission waktu tu? First month tu? Commission insurance tak banyak. Yalah, maksudnya kalau katakanlah dia accumulate kan, sebulan tu boleh buat apa lah? Dia dalam 30 kan? 30 1 case kan? Sikit, tak sampai 1,000 pun. Tak sampai 500 pun. Tapi dia kan recurring setiap bulan. Yes kan? Sebab insurance, dia punya commission dia bukan one time payment. Dia payment dia every month. Selagi mana orang tu bayar, kita akan dapat. Itu yang bestnya. Macam contoh insurance punya buat duit dia macam ni. Bulan ni dapat 50 customer, katalah commission RM30. Contoh
So bulan depan dia dapat 100 customer, commission RM60. 30 tu carry forward depan. 30 tu carry forward. So nampak dia bercampur kan. So makin lama kita kerja dalam bidang insurance ni, makin banyaklah sales, makin banyaklah commission yang kita akan dapat every month tu. Betul. So benda ni yang aku cuba, dan bagi aku gagal untuk sustain buat sales ni kan. So banyak benda yang aku cuba, aku gagal. Sebab mostly aku jenis yang learn by doing lah. Aku susah nak belajar, nak buat plan apa semua. Aku tak berapa pandai sangat. Aku suka try, kalau tak boleh tak apa lah. Maksudnya bukan aku punya tempat lah kan. So, bagi aku pula, kalau kata orang yang banyak gagal ni, dia mesti akan jumpa jalan. Dia mesti akan jumpa. Sebab dia dah try ni, dia gagal. Maksudnya dia tak keliru tau. So macam ada banyak opportunity kan. Dia try tak okay, rupanya yang ni. Instead of orang yang lagi seorang ni, macam dia try nak buat satu benda tu tak jadi, end up dia pun memang tak jadi lah. Dia tak try benda lain. Macam tu lah. Betul. So maksudnya dia istilah dia learn from doing kan? Learn from doing. Maksudnya kita belajar daripada apa yang kita buat tu. Sebenarnya dia masing-masing ada method masing-masing untuk buat lah. Ada orang yang macam aku lebih prefer belajar dulu baru buat. Aku tahu hang jenis macam ni. Hang learn daripada mistake orang lain. Betul tak? Betul. So maksudnya kalau hang mingle dengan orang tu, hang tengok apa mistake dia, hang ambil, hang absorb benda tu. Oh, maksudnya benda ni tak boleh buat. Benda ni salah kat sini, so hang buat benda yang betul lah. Betul. Maksudnya hang lagi bijak daripada aku. Aku learn by doing lah. Maksudnya dia masing-masing ada dia punya ni lah, cara belajar masing-masing kan. Tapi apa aku nampak, dulu aku always nampak macam kita belajar banyak benda sebab kita nak avoid kesalahan, kegagalan. Tetapi sebenarnya aku fikir balik along the way dalam proses aku buat sales apa semuanya, aku nampak satu perkara yang sebenarnya kita belajar bukan untuk elak mistik, tetapi untuk kurangkan mistik. Yes. Lagi satu bagi aku, mistake ni kalau ikut sekolah ajar, dia lain tau dengan in real life. Bagi aku, mistake dekat sekolah ajar, kalau salah kena denda, betul tak? Betul. Tapi dalam kehidupan kita ni, bila kita buat mistake, kita always akan redirectionkan balik ke arah yang betul. So kalau kita silap kat sini, kita pergi sini, sini silap, kita pergi sini. So lama-lama kita akan jumpa jalan yang memang untuk kita. Betul. So bagi aku, mistake ni tak apa, kita belajar daripada mistake. Betul. Macam tu lah. Itulah maksudnya bagi aku, kita kena always belajar. Gagal is okay untuk gagal. Okay untuk gagal, tak Betul. apa. Gagal tak apa. Betul. Cuba buat benda lain pula. Betul. So aku lagi prefer gagal, buat benda gagal, tapi end up jumpa jalan. Better lah kan. Yes, daripada langsung tak mencuba. Kan? Itu lagi satu. Sebenarnya orang yang gagal ni, dia bukan gagal banyak benda tau. Dia buat ni gagal tak. Dia gagal tu dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa tu. Dia gagal. That's the real, apa cakap apa? The real maksud ataupun meaning of fail lah. Kan maksudnya dia tak buat apa-apa, itulah gagal sebenarnya. Betul. Instead of daripada dia buat tak jadi, tapi dia keep on going buat, dia tak gagal. Cuma dia tengah melalui proses untuk jumpa yang betul. Cakap pasal gagal ni kan, dia ada dua orang tau. Dua orang yang satu adalah thinker, satu lagi doer. Yep. So thinker ni dia always fikir, tapi dia tak execute. Maksudnya dia banyak fikir je tapi tak execute. So end up dia masih ada kat tempat yang sama. Banding dengan dua kan, dia fikir kalau aku buat macam ni mungkin okey. So dia buat gagal. So dia, kalau aku buat macam ni okey kot. Dia buat gagal lagi. So lama-lama dia akan jumpa jalan. Sebab tu aku suka orang yang banyak mencuba lah. Betul. Instead of kita tengok orang lain punya kerja, kan, nampak dia punya improvement apa semua kan, lebih baik kita buat, dan at the end kita akan nampak sendiri kita punya proses berjaya tu macam mana. Gagal is okay, gagal. Kan, kalau kau tanya aku ada benda yang aku gagal juga. Tapi aku tak anggap benda tu sebagai kegagalan, sebab aku fokus on okay, mistake ni sebenarnya untuk kita belajar. Dia bagi aku benda ni semua mind punya programming lah tu, kan? Sebab tu aku suka bila kita hadapi satu situasi tu, contoh situasi tu tak jadi ke, situasi yang boleh buat kita sedih ke, instead of kita bersedih dengan benda tu, betul, kita boleh channelkan kesedihan, kita punya semangat tu kan, yang kita dah gagal apa semua tu kan, kita boleh channelkan ke benda yang betul. Buat benda lain. Betul. Buat better lah, do better. Macam tu. So dalam sales ni banyak benda kita boleh implementkan lah sebenarnya. Sebab sales ni sales ni kita tak boleh belajar daripada buku sebenarnya. Betul. So kalau sales ni dia kena
buat dulu baru dia belajar. Kan? So maksudnya bagi aku tu lah dulu kan, aku ada mindset yang kita always kena belajar untuk kita make sure kita tak ada mistake. Sebab bila aku nampak terlalu banyak failure disebabkan tak ada knowledge, so aku lebih berhati-hati. Dan apa tindakan aku buat, aku make sure aku kena ada knowledge. Tapi pada waktu tu mindset aku tu lah, aku cakap aku nak belajar ni supaya aku tak buat mistake. Betul. Tapi sebenarnya bukan tak buat mistake, kita nak reduce kita punya mistake. So untuk yang orang yang first, macam orang yang thinker tadi, it's okay for you to be a thinker person. Tapi at the end of the day, you still kena execute opportunity yang kita fikir tu lah. Kalau tak execute, kita tak ada ke mana, kita kat situ je lah. Betul. Cakap pasal thinker dan dua ni, dia most of big company in the world, biasanya diorang akan ada thinker dan dua. Sorry kalau silap fakta. Tak silap aku, macam Apple sendiri pun, Jeff Bezos dia ada dia punya thinker belakang. Faham tak? Maksudnya dia ada orang yang okay, tolong fikirkan kau strategize benda ni, aku akan executekan benda ni. Faham tak? Kadang-kadang orang yang buat ni dia boleh buat, tapi dia tak ada orang yang boleh berfikir belakang ni. Betul. Kan, dia kena support each other lah. Dia no such thing of salah. Thinker salah jadi dua salah, tak. Dia always kena fikir macam mana kita boleh collaborate supaya dapat satu impact yang powerful. Betul. So untuk businessman, dia kalau satu benda tu dia tak mahir, dia dua je. Sama ada jangan buat ataupun hire orang untuk buat. Leverage. Hire orang untuk buat. Sebab kalau aku cakap benda ni, orang ramai tak percaya. Tapi percaya tak, owner company, dia orang tak tahu pun account apa semua, dia orang tak tahu pun semua. Betul. Tu kenapa dia orang kena tahu? Baik dia hire orang, kenapa dia nak kena belajar sampai sehari 4-5 jam untuk belajar benda tu? Baik dia make money 4-5 jam. Betul tak? Tapi kalau aku cakap, orang tak percaya. Orang mesti aku cakap, mana ada CEO, owner company semua pandai apa semua kan. Mana ada dia pandai, mana ada dia tahu semua benda. Sebab tu dia hire orang. Dia tak pandai, tetapi dia hire orang yang pandai untuk bantu dia. That's the point lah. Ramai orang tapi dia tak faham. Ada satu benda yang mesti, yang kebanyakan owner ataupun founder sesebuah company besar ni sama, execute. Dia kena execute. And at the end of the day, kalau dia tak execute pun, dia tak ke mana. Sebab tu dia kena execute. Itu benda yang penting lah. So balik pada sales tadi kan, apa pengalaman hang yang macam closing sales yang paling besar, yang paling masyuk lah? Closing sales yang paling besar lah for now, ataupun yang hang boleh ingat lah. Yang aku boleh ingat, dia tak ada banyak. Sebab setakat ni alhamdulillah lah. Bukan alhamdulillah lah, setakat ni aku tak jumpa lagi kes-kes yang betul-betul struggle gila sangat. Tak ada lah. Just okay. Tapi maksud hang untuk lepas loan ke? Betul. Okay, cakap pasal, cerita pasal loan sikit kan. Macam aku punya industri, property industry kan, aku punya part untuk closing tak ada masalah. Tetapi menentukan kita dapat commission ataupun tak, selain daripada closing, adalah loan approval, customer profile lah. Betul. Kan? Sebab nak orang nak beli rumah ramai. 100 orang pun ada nak beli rumah. Tapi bukan semua boleh lepas. Profile kewangan tu bagi aku benda yang sangat-sangat crucial dan sangat-sangat penting lah. Sebab yelah, kau bayangkan, banyak kes aku total aku check aku punya mortgage yang case pending dekat aku punya yang bahagian loan submitted, 10, 4 fail. So 6 je yang lepas lah. Belum tentu lagi 6 tu. 1 baru settle. On progress lah yang tu. On progress. Maksudnya, so ada 5 lagi terapung, belum tahu lagi. Aku dalam keadaan yang 4 dah fail lah, memang tak lepas. So aku ada macam, kat nanya aku cakap ni. Tapi aku fikir positif je lah kan. So kalau benda tu reject, aku replace case baru je lah. Kan? Sebab takkanlah aku kata, case ni tak ada. Untuk sales person tak ada guna lah untuk sedih-sedih macam tu. Betul. So maksudnya kita always ada mentality yang okay, dah reject, aku nak replace balik aku punya commission ni, cari kes-kes baru untuk replace balik commission yang dah sangkut ni. So macam mana berbalik pada pengalaman hang sebagai sales person ni, apa hang punya pengalaman yang hang close customer tu besar ke, ataupun yang hang boleh ingat sampai sekarang? Okay, bagi aku lah, kalau kes yang aku boleh ingat sampai sekarang adalah dia tak katalah kes tu mencabar lah. Bagi aku kes-kes yang dia tak mencabar, tapi kes tu bagi aku, dia tu aku boleh ingat sebab rumah tu adalah rumah yang menyebabkan di mana aku hari ni. Faham tak? Okay. Kira sales tu yang menjadi batu loncatan sampai sekarang ni lah. Betul. Sales tu rumah tu
last 2 weeks serah kunci. Kan. Cerita pasal rumah 2 minggu lepas. 2 minggu lepas serah kunci. Oh, okay. Cerita pasal rumah tu adalah sebelum aku, bukanlah dia kena tak ada dekali sangat pun. Sebelum aku ada ratus ribu followers, humble guys. Sebelum ada puluhan ribu followers social media, 1,000 followers kat TikTok apa semua kan. Sebelum aku boleh buat sales daripada TikTok konsisten. Satu rumah ni yang bagi aku sentimental lah. Rumah ni sebenarnya rumah kawan aku. Dia ada investor, dia main flipping, repair jual. Oh, beli rumah busuk lah. Rumah busuk. Dia repair rumah tu dan waktu tu dia offer aku lah, jual rumah aku jap, kau jual rumah aku jap. Nanti adalah komisi tu macam biasa lah kan. So bila aku pergi rumah tu, aku snapkan gambar, bagi cantik apa semua kan. Pada waktu tu konten video-video aku ni biasa-biasa je. Kan kita still lagi dalam keadaan belum yang blow up lagi lah. Belum. Tak jumpa tune macam mana video semua lah. Kita still lagi dalam keadaan yang try and adjust. Ni okey tak? Tak okey buat lain. Kita buat yang ni lagi kan. So pada waktu tu nak dijadikan cerita, aku sangat-sangat bersyukur Allah Ta'ala ni jentikkan hati aku untuk buat content jenis review. Okay, dan pada waktu tu juga aku rasa bukanlah betul aku tak sure betul ataupun tak benda ni. Tapi pada waktu tu aku tak gambar apa semua tu kan. Owner minta gambar kat aku tau. Bagi akulah kan, owner tak lantik aku sebagai eksklusif punya agent. Maksudnya aku boleh jual, dia boleh jual, siapa boleh jual. Tapi dia tak intentionally hire as an agent untuk jual rumah dia. Jual rumah tu sahaja. Maksudnya dia lantik ramai. Maksudnya ramai dia orang. Dia pun boleh jual. So hang banyak saingan lah untuk jual rumah tu. Betul, banyak saingan. Dan aku punya mind pada waktu tu, kau bayangkan, aku yang ada effort, aku pergi ke rumah tu, snap gambar apa semua kan. Tapi yelah, owner minta gambar tu kat aku. Mentality aku waktu tu, kalau aku bagi gambar ni senang lah kerja dia. Dah lah tak eksklusif. Lepas tu dia pakai gambar aku, dia buat iklan. Lepas tu dia bagi agent lain. Dah start buruk sangka dengan orang ni. Betul. Ni apa yang aku fikir waktu tu. Okay. Tapi benda ni Allah jentikkan hati aku lah kan. Dia kata tak apa lah, bagi je. Kalau ada rezeki aku ada lah. Aku bagi je gambar tu. Yang dah tangkap dengan effort tu lah kan? So aku pergi jauh tak gambar apa semua kan. Tak apalah, ada rezeki ada. Tu je mentality aku waktu tu. Bagi je lah, kalau ada rezeki ada kan. Then the moment aku bagi gambar tu apa semua kan, tiba-tiba terdetik idea aku untuk buat content review tu. So that is the first video yang review rumah. Okay. Sampai sekarang video tu aku still lagi pin dekat aku punya social media, dekat aku punya TikTok lah. Okay, video tu sekarang for now dah hit 2.9 million views. Isbah. Kan. Daripada video tu, video-video aku lepas tu semua blow up. So maksudnya dia nak cerita kat sini adalah, kalau benda tu rezeki kau, dia tetap akan rezeki dia akan datang. Faham tak? Betul. Kan, Allah nak uji tak je. Tak ada siapa boleh ambil tu daripada. Betul tak? Dia nak uji je. Kau ni nak bagi ke tak gambar kau macam tak dengan rezeki ni kan. So lepas aku post video tu, dia start blow up malam tu, aku post. Petang tu aku post. Aku post je, tak expect benda tu. Tak apalah, post lah kan. Video ada, tak ada. Blow up Aku main TikTok, aku scroll lah, aku refresh, pop naik 99 plus like, pop refresh lagi naik lagi 99. Aku cakap ush, gila. So start daripada tu hanya tune untuk review rumah. Betul lah. Start daripada tu aku nampak, maksudnya aku punya content ni sebenarnya orang suka aku review. So dulu start buat macam mana? Banyak macam-macam ni aku buat. Aku buat acting lah, kadang-kadang pakai filter bodoh-bodoh, semua buat semua sebab kita still lagi dalam mencari tune apa yang kita tak tahu apa yang boleh kita write lagi kan. Betul. So maksudnya rezeki tu, that's why aku agak bukan terasa lah panggil apa, agak rumah tu agak ni sikit sentimental sikit lah tentang rumah tu. Sebab rumah tu yang bermulanya video aku start batu loncatan lah. Macam aku, pengalaman aku yang aku boleh ingat bukanlah close yang besar sangat pun. Betul. Cuma ada satu situasi ni yang aku tak sangka aku boleh close customer tu. So situasi dia, kalau jual rumah, jual insurans, jual kereta semua ni, kadang-kadang biasa kita nampak kat mall apa semua, dia orang buat canvassing apa semua kan. So masa tu aku baru pergi dalam bidang sales kereta, kira anak-anak lagi lah. So aku kena datang lah canvassing apa semua kan. Kalau sekarang memang tak nampak lah muka aku. Okay, lepas tu situasi dia, masa tu aku tak tahulah memang Allah nak lorongkan rezeki tu dekat aku ke kan. Tak tahulah kan. Tapi situasi dia lebih kurang macam ni lah. Okay, so ada dua kereta. Aku memang malas. Aku memang takkan bangun nak pergi layan-layan semua. Memang aku malas. Aku bukan orang macam tu. Aku lebih suka involve dalam social media. So masa tu aku duduk
Aku minum air kan, aku makan roti lah, lebih kurang macam tu. So aku dah habis tu, aku nak buang lah sampah, aku nak keluar lah daripada kawasan tu kan. So kan ada 2 kereta. Masa aku nak keluar tu, ada seorang customer tu, dia betul-betul dia lalu dekat tengah-tengah tu. Maksudnya dia bertembung lah dengan aku kan. Bayangkan sampah dekat tangan aku tak intentionally untuk attend dia pun. Tak ada niat untuk tak ada niat. So tapi dia datang, dia macam Allah lorongkan kan. Lepas tu aku pun attend dia pun semua kan. Customer tu beli. Tapi sebenarnya yang nak cerita kat sini, satu, aku tak intentionally nak close dia. 2, dia pun tak intentionally nak beli kereta. Cuma masa tu dia tanya sebab memang kereta dia dah rosak. Dia cuma nak tanya je lah kan. Tanya. Aku pun Alhamdulillah aku boleh convince dia lah untuk ambil kereta apa semua kan. Tu antara pengalaman sales yang aku boleh ingat lah sampai sekarang. Betul. So that's why bila kita bercakap tentang rezeki kan, rezeki tu kita tak boleh nak tak ada siapa boleh snatch daripada hang. Betul. Rezeki ni kita tak boleh pandang satu sudut hanya dalam bentuk duit semata-mata. Betul. Kan kadang-kadang kita tak expect rezeki, menandakan rezeki kita berkat, kita always akan dapat sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Kan maksudnya kalau nak katakan Allah Ta'ala kata, okay, jalan yang kau buat ni jalan betul ni, aku redha dengan cara yang kau buat, kita always akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Faham tak? Siapa expect nak pergi buang sampah dapat sale? Bukan macam aku. Siapa expect hanya dengan dah lah bagi tu, gambar kat orang kan. Gambar bagi kat orang pun semua. Tapi Allah kata itu rezeki kau, dia akan bagi juga. Betul kan? So itu antara aku punya pengalaman lah dalam close customer semua kan. So berbalik pada sales balik lah, ada tak pengalaman macam punya teknik close sales yang boleh share? Okay, teknik closing sales yang aku boleh share dengan viewers apa semua kan. Pertama sekali, kita kena be friends dengan customer, dengan klien kan. So kalau kata kita tengok aku closing kan, aku tak approach orang tu macam terlalu serius. Kadang-kadang kita panggil dia akak, abang, make it comfortable kita dengan dia. Once bila kata dia comfort kan, kita mudah untuk convince dia untuk beli dengan kita. Betul. Contoh, bila orang tu kita care dengan dia, banyak tanya, akak duduk mana? Oh, akak duduk sini. Samalah, saya pun daripada sini apa semua kan. Kalau orang tu dah start bercerita tentang hal peribadi dia, percayalah, dia percaya kita. Kalau tak banyak pun sikit. Bagi aku dalam sales ni, protokol is bullshit. Macam nak panggil dia tuan apa, sir, lancik apa semua kan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi bagi aku protokol is bullshit. Betul. Lebih banyak protokol kan punya kaedah sales tu, orang jadi lagi takut sebenarnya. Contoh kalau ada orang call, dia cakap saya call ni, saya nak follow up balik apa semua kan. Orang tu tak nak, confirm orang tu tak nak. So macam mana kita nak follow up kan? Cakap dengan dia, Assalamualaikum, saya ada baru masa nak get back dekat encik balik. Apa cik ada apa-apa nak tanya ke apa kan. Jangan terlalu direct lah kalau pasal sales ni kan. Jangan terlalu direct sebab orang takut lah. Betul. Tambah-tambah kalau protokol apa semua tapi kan. Betul. Tapi cakap pasal protokol, aku rasa bila kita too much protokol, orang lagi rasa gap tu. Dia jadi lagi rasa macam takut lah nak kan? dia. Contoh dia kerja biasa. Kerja biasa. Dekat office pun orang tak panggil dia cik, panggil dia tuan. Kita tiba-tiba panggil dia tuan. Tak aku member tu rasa macam insecure kan. Aku lah kerja biasa, kau panggil aku tuan kecil kan. Jadi dia jadi tak selesa kan. Dia lebih selesa panggil abang. Bang, macam mana bang? Kan. Tapi kan antara teknik yang bagus untuk sales, bila buat direct approach, pegang bahu. Dia rasa macam kau ni dia rapat tau. build the trust lah. Boleh build the trust lah. Okay bang, ini so maksudnya dia nampak macam ini boleh buat kawan lah ni, kan. That's why banyak bertanya kan. Aku pergi kelas malam kan. Dia kata once kita nak jadi seorang salesman yang powerful kan, sebenarnya kita bukan perlu pandai bercakap, tapi dua kemahiran kita sebenarnya kalau kita nak jadi salesman yang bagus, kita bukan kena pandai bercakap, tetapi kita kena pandai mendengar dan bertanya soalan yang betul. Bertanya balik. So maksudnya once kita tanya soalan yang betul, skills komunikasi lah ni. Betul. Maksudnya bila kita tanya soalan yang betul kan, dan kita dengar jawapan dia, sebenarnya kita dah win. Betul. Kita tahu dah masalah dia, bla 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 semua. Ni kita panggil dia communication skills lah sebenarnya. Betul. Communication skills ni dia sebenarnya dua hala. Betul. Macam aku tanya dekat hang jawab,
And then aku fahamkan. Lepas tu kalau aku nak tanya lagi, aku tanya lagi. Ataupun kalau lepas tu Han nak tanya aku balik kan. So dia two-way communication. Yes. Macam ni kita nak detect communication tu macam mana kita nak detect something is wrong dalam communication tu is bila kita je yang cakap. Maksudnya kita je yang cakap kan. Cakap yang orang ni diam je. Confirm orang tu tak nak beli ha? Betul sebab sebab dia tak ada two-way communication. Maksudnya kita pun tak tahu apa dia punya concern dia terhadap produk ataupun benda yang kita jual tu. Kita tak tahu apa dia punya concern. Macam tu lah. So bagi aku teknik close sales ni lebih mudah untuk kita belajar secara masuk dalam bidang sales dulu. Kalau kita banyak fikir-fikir apa semua, tu tak boleh lah. Kena banyak ni lah, get involved lah dalam bidang sales ni. Betul, sebab bagi aku sales ni dia satu bidang yang dia seni lah. Dia bukan, dia tak ada, dia bukanlah dia seni satu bila hang cakap macam tu aku rasa macam dihargai. Macam uish, aku ada seni punya. Sebab aku memang seni memang tak ada. Sebab kau fikir kan, dia bukanlah satu cara straight way. Contoh kalau kau belajar matematik 5 tambah 5 10. Dia bukan macam tu. Sebab tu aku cakap sales ni tak boleh belajar daripada buku. Yes, pergilah library 10 jam. Kalau hang tak boleh buat sales, hang tak boleh buat sales. Benda tu kena hands on, kena practical. Dia always kita kena implement. Betul, kan. that's why orang cakap macam auto assessment bagi tahu, lagi banyak rejection yang kita dapat, dia mendekatkan kepada customer yang berjaya kita close lah. Lagi banyak rejection yang kita dapat, lagi power kita punya closing skills. Betul tak kan? Betul. Simple way, contohlah macam closer yang power kan, macam Azri Walter apa semua tu kan. Tu kalau orang maki dekat muka dia pun dia relax, dia gelak kan? Sebab dia dah berjumpa beribu orang, macam-macam jenis orang dah. Dia dah jumpa. So maksudnya dia tak ada istilah aku malu ke apa ke kan. Dia tak ada benda tu sebab dia tahu dah. Experience dia banyak kan, knowledge dia banyak. So dia macam okay, dia boleh handle. Yeah. Kalau dia orang maki ke apa, habis kat situ je lah. Tapi apa kau punya pandangan tentang orang yang setengah orang yang pandang salesperson ni macam pengemis? Aku rasa ada lah benda tu. Kau betul ada. Tahu-tahu orang yang pergi pandang rendah lah. Pandang rendah, dan orang nampak macam salesperson ni macam mengemis duit. Kan contoh macam pergi roadshow kan, kadang kita bang nak flat ni bang kan. Betul tak kan? Aku rasa macam kalau macam perkara ni kan, kalau cakap macam riak pula, tapi sebenarnya kadang-kadang income salesperson ni 2-3 kali lipat lagi daripada orang kerja office. Ni aku cakap tegak lah, bukan nak bangga diri ke apa. Tapi sebelum kita ingat orang tu, sebelum kita expect orang tu lower daripada kita, lebih baik kita macam 50-50 je. Dia macam ni, aku macam ni. Tak payah nak fikir dia punya ni ke apa ke. Tak payah. Sebab kalau untuk orang sales ni sebenarnya, jual kereta ke, jual rumah ke, jual insurans ke, kalau dia betul-betul fly kan, memang boleh fly high lah. Betul. Aku setuju benda tu. Sebab aku tak kata most people lah, tapi kebanyakan masyarakat kita ni memandang orang yang bekerja sales ni tak ada duit. Dia macam mengemis, minta. Tapi hakikatnya orang yang buat sales, commission ataupun income dia lagi banyak daripada orang yang kutuk dia. Alhamdulillah. That's real. Betul kan? Sebab tu macam bila orang bidang sales, macam aku dalam bidang sales, aku nampak ada budak yang buat direct selling. Dia jual jual makanan apa semua kan. Dalam hati aku always cakap macam, budak ni mesti akan fly. Betul lah. Betul. Betul lah, kita budak ni kan? memang aku kagum lah. Tambah-tambah kalau aku tengok macam, budak-budak sangat ni, tapi Masya Allah ni mesti satu hari betul. Nanti ni. Maksudnya kau dengan aku ada satu mentality yang sama tau. Kita nampak budak-budak kan datang kat meja apa semua. Aku tak pandang rendah dengan dia. Betul lah, aku cakap budak ni kalau polish betul ni, memang boleh fly jauh lah. One day memang jadi somebody lah. Tak ada siapa boleh ambil skill tu daripada dia. Skill closing, skill. Bagi aku, selling skills adalah skills kehidupan. Sebab apa? One day kalau katakanlah kau seorang employee yang bekerja di mana-mana syarikat kan. Contoh kau dibuang kerja, lepas daripada kau dibuang kerja tu, kau terus boleh buat duit. Maksudnya kalau kena buang kerja, kalau kita ni ada skill menjual, insya-Allah kita boleh hidup. Betul. Sebab that's the point. Sebab kita boleh terus hari ni kena buang, esok terus boleh make money. Betul. Sebab kita ada skill untuk buat duit tu. Betul. Yang skill buat duit ni bukan semua ada. Mahal. Skill buat duit ni mahal. Tambah-tambah kalau jual-jual barang ni kan. Kalau budak, okay, dekat sekolah biasa ada dua jenis student. Satu yang jenis duduk depan, satu yang jenis duduk belakang.
yang duduk depan ni aku tak nak cakap apa-apa buruk lah kat diorang, tapi yang duduk depan ni diorang punya bidang ni memang lebih kepada profesional kan, bidang yang doktor. Okay, so sebab diorang pandai, memang diorang selayaknya lah dapat position eksekutif semua kan. So gaji diorang tinggi lah kat situ kan. Tapi untuk budak yang duduk belakang, jangan pandang rendah dengan diorang. Diorang ni kita tak nampak diorang dekat sekolah, sebab dekat sekolah tak ada ajar pasal sil, pasal ni semua kan. Sebab lagi satu, budak yang budak-budak pandai kat sekolah, mostly diorang lacking satu benda lah, communication skills dengan social skill kan. Social skill dengan communication skills ni, kalau budak-budak belakang ni master, InsyaAllah InsyaAllah diorang boleh fly. Sebab your net worth is your networking. So kalau kita pandai networking, memang boleh fly. So that's why, macam aku dulu zaman sekolah, aku bukanlah budak yang pandai, tetapi aku banyak aktif dalam program-program yang luar daripada kelas. Contoh, buat program, pengarah program tu. Maksudnya program ni banyak mingle dengan orang lah. Ya, banyak mingle dengan orang. Aku jadi fotografer apa semua kan. Maksud benda-benda tu. So benda ni pun masuk class, dalam mingle, dalam ni juga exploring new circle lah. Betul. Aku rasa bertuah sebab aku tak pandai sangat, tetapi aku banyak involve dalam buat program apa semua. So kerja aku adalah aku kena jumpa dengan DO, aku kena jumpa dengan orang-orang corporate untuk minta fund. Jadi ada pengalaman jumpa dengan orang tu lah. Betul. Aku rasa benda tu yang paling bernilai gila bila kita dah besar. Betul. Sebab ilmu bersosial apa semua ni, tambah-tambah sekarang budak-budak sekarang banyak overstimulate lah. Dia macam dia tak ada istilah budak-budak extrovert apa semua. Budak-budak kan? Sekarang banyak introvert. Dia kan introvert. Dia low self esteem. Introvert yang macam dia tak ada siapa pun cakap dia introvert. Dia rasa dia introvert, dia search kat Google semua, oh aku introvert lah. Aku introvert. Waktu tu dia pun menjalani hidup sebagai orang introvert. Betul. Kalau nak kata introvert, jujurnya aku introvert. Sebab aku jenis orang yang tak suka ramai-ramai, tak suka bising-bising. Cara aku healing, aku kena lepak langsung seorang, lepak dalam bilik aku, baca buku. Itu cara aku healing kan. Ada semua orang pergi lepak dengan kawan, itu cara healing kan. Sebab kalau aku lah orang introvert. Tetapi introvert dia bukan pendiam. Introvert dia bukan pendiam. Introvert ni dia orang yang suka menyendiri. Tapi dia boleh bercakap, dia boleh buat closing. That's why aku cakap, kalau orang tu tak nak buat sales, tapi that's why aku cakap, kalau orang tu dia tak nak buat sales, dia bagi alasan dia introvert, bagi aku bullshit. Sebab there are no such thing of aku introvert, tak boleh buat sales. Kan? Betul. Kan? Maksudnya kau jangan letak alasan introvert tu untuk kau tak explore banyak benda dalam diri kau. Betul. Banyak benda kita boleh explore, kita boleh tonjolkan, tapi kita always bagi alasan aku introvert, tak boleh ni kan. Okay, aku kupas sikit lah pasal introvert dengan extrovert. Introvert ni dia lebih suka menyendiri. Maksudnya dia mungkin kalau dekat khalayak ramai dia tak banyak bercakap lah. So extrovert ni dia banyak bercakap, dia bukan jenis yang menyendiri. So basically dia adalah berbeza lah daripada yang introvert tadi. Tapi walaupun yang extrovert tu jenis yang bercakap, betul, dia ni belum tentu boleh masuk dalam social media dan cakap depan kamera. So cakap depan kamera is another skill yang sometimes extrovert tak ada. Betul. Introvert ada. Introvert kadang-kadang dia boleh cakap depan kamera. Betul kan? Tapi aku rasa bukan kadang-kadang lah, mostly introvert boleh cakap depan kamera lah. Betul. Yang extrovert ni dia dah biasa cakap kat khalayak ramai, tapi dia still tak boleh cakap dekat kamera. Betul. So ini antara beza extrovert dengan introvert. So jangan ingat extrovert je jenis banyak cakap, lantang je boleh cakap depan kamera. Cakap depan kamera is another skill. Betul. That's why macam kita dalam geng-geng muda ni, kita buat content apa semua, nampak orang nampak macam alah depan video tu. Try buat tengok. Okay, macam ni lah. Aku masuk dalam bidang content kereta ni kan. Kereta content kereta. Aku masuk dalam bidang content kereta ni. Banyak je macam orang yang tua kan, dia orang cakap macam ni video apa ni salah cakap apa semua kan. Okay, yang orang tua ni, dia orang ni extrovert, tapi bila dia orang masuk video, dia orang jadi apa? Dia orang jadi kayu. Dia orang tak boleh. So yang macam kita ni introvert masuk dalam video okay, sebab peredaran zaman, kita lagi expose dengan social media. Cakap pasal expose dengan social media ni,
macam sekarang ni, pendapat hang tentang sales behavior, maksudnya peredaran zaman tu macam mana dia mempengaruhi sales hari ni? Okay, so kalau katakanlah sales behavior ataupun customer behavior sekarang membeli, for sure banyak perubahan. Berbeza gila nak compare dengan 5-10 tahun lepas 5-10 tahun lepas. Dulu, kita bagi contoh simple lah. Dulu orang nak beli rumah wajib pergi ke show house, then dia make key decision nak beli rumah ataupun tengok rumah contoh semua. betul, kan. tetapi sekarang berbeza. Contoh, kalau katakanlah aku sekarang ni review satu rumah, kan, dia dah dapat information dah tentang rumah tu. So dia just PM aku untuk checking loan, untuk booking. Maksudnya dia boleh buat decision tanpa perlu tengok rumah ataupun tanpa pergi ke tempat tu. Jadi sales behavior sekarang ni boleh di close 100% online sahaja. Tak perlu nak physically jumpa. Betul. Macam untuk bidang real estate kan dah banyak revolve kan sekarang ni kan. Untuk bahagian kereta, untuk bidang kereta, kalau dulu salesman akan buat apa? Dia akan pergi pasar tani, dia pacak satu kemah, bawa kereta and then bagi flyers. Betul? So itu dulu. Dulu pun ada juga satu method yang pergi dekat mall, letak dekat salah satu kereta, bagi name card apa semua kan. So itu dulu punya cara. Tapi sekarang, so okay sekejap yang pasal dulu punya cara tu, kalau ikut kederat kita lah, berapa banyak kereta yang kita boleh letak tu? 50 contoh 50. Maksudnya kita dah reach people sebanyak 50 orang. Jadi zaman sekarang kita boleh reach people lebih ribuan, lebih kadang-kadang ratusan, dan kalau kita betul-betul laki, jutaan pun boleh. Macam hang pernah reach 2 juta orang kan dekat TikTok kan. So yang mana lagi effortless, yang pergi penat-penat bagi 50 betul lah, ataupun yang ni simple way kita nak faham adalah kita kena anggap reach ataupun view sebagai flyers. Kan, maksudnya kalau kita sebagai seorang orang yang buat sales, kan, lagi banyak flyers yang kita edar, lagi tinggi potensi untuk kita dapatkan leads ataupun prospek yang berminat. Tetapi kalau katakanlah social media, konsep dia sama. Kan, kalau katakanlah aku nak iklankan diri aku, kan, dengan cara bagi flyers, aku nak kata aku nak target 1000 orang tahu pasal aku, satu purchase, kan. Tapi kita fikir, larat tak aku nak edar flyer 1000 keping untuk orang kenal kita. Jadi kau rasa siapa yang menang? Kan? Yang pergi bagi flyers dekat 50 kereta ke, ataupun yang duduk sejam edit video, post, dapat reach jutaan orang dekat TikTok? Tapi bagi aku macam ni lah, Muiz, dia ada pro and cons lah. Ada setengah orang yang still lagi dalam keadaan yang dia purchase based on pergi tengok, jumpa depan-depan, kan. Ada orang yang ni biasanya otai-otai lah. Ada orang yang mungkin dia tak fikir sangat benda tu lah. I think last 2 years orang buat decision, kalau benda-benda yang murah sikit, mungkin dia boleh buat decision terus on the spot. Tapi sekarang beli rumah pun boleh beli online. So tak ada benda yang pelik. Maksudnya kalau sekarang dia berpuas hati dengan konten, dia dapat apa info yang dia nak, dia ada trust dekat betul, dia boleh terus beli. Satu lagi benda yang best kalau pasal social media sekarang ni, untuk sales person, kalau tak ikut method ni memang rugi Sebab sekarang ni kalau kita online kan diri kita, betul, kita ada profile online, TikTok ke website ke kan, orang akan terus trust kat kita. Betul. Dulu untuk dapat trust ni susah gila. Sebab tak ada siapa yang ada social media, tak ada siapa yang boleh build the trust so easily macam sekarang. Betul, that's why dia konsep dalam business simple je, dalam marketing. Know, kenal, nampak, kenal, suka, percaya. 4 benda ni sebenarnya basic marketing. So mula-mula kita kena bagi orang nampak kita kena post kat social media apa semua kan. Lepas dia kenal, dia always consume content kita kan. Dia nampak, lepas tu dia kenal kita, dia ni buat benda ni kan. Lepas dia nampak kita always post content apa semua, best lah content dia ni kan. Sebab long way dia akan start percaya. Bila dia start percaya, akan berlakulah pembelian apa benda apa semua. Sebab tu ada pepatah Inggeris ni, kalau salah minta maaf Dia cakap, tuan, if you are not making noise, how the world will know you exist. Mantap. Tapi tak tahu betul ke tak, nanti minta editor betul kan, letak subscription description ke apa. So maksudnya dekat sini adalah
Kan konsep marketing ni dia tak berubah. Sama ada online ataupun offline, kita kena always reach out, reach more people. That is the key lah. Reach more people. Hukum purata, maksudnya kita kena capai lebih ramai orang kenal kita untuk kita dapatkan lebih banyak customer. Betul. So untuk salesperson, pendapat jujurnya bagi aku, kita kena follow trend menjual sekarang. Betul. Kalau kita tak follow, boleh je tak follow, tapi akan kalah lah dengan orang yang buat konten dapat reach 100 ribu orang dengan hang reach 50 kereta dekat parking tu. Betul. Kalau hang nak lawan dia, kalau ikut matematiknya, hang kena buat sama lah macam dia. Betul. Tambah lagi kan, kalau kita bisnes yang melibatkan orang muda kan, aku rasa mungkin kau pun experience lah kan. Dia nak beli kereta Honda kan, dia pergi showroom, dia tak nak beli, dia nak try je. At the end dia back balik pada influencer kereta yang dia tengok dekat TikTok apa semua, dia buat purchase. Betul tak? Kan benda tu aku rasa normal, betul tak? Aku ada seorang customer ni, bukan aku suruh dia buat, dia jauh, dia duduk Johor lah. So dia nak deal dengan aku, dia percaya lah kan, dia ada trust lah dekat aku kan, dia follow TikTok, YouTube semua kan. Jadi aku jauh dengan dia. Macam mana dia kata tak apa, saya pergi tengok dulu, saya pergi test drive dulu kan. Dia kata nak pergi tengok je. Lepas tu dia dah settle tu, tak lama macam tu dia contact aku, dia kata saya dah pergi tengok, saya dah siap test drive sekali. Dia kata lepas tu dia balik dekat aku, dia booking kat aku. Nampak tak? Maksudnya kita kena ada trust tu lah. Trust. Dan sebenarnya sorry to say lah, siapa yang betul-betul fokus on social media zaman sekarang, dia menang banyak. Betul. Menang banyak. Dan orang-orang yang buat offline still lagi fokus on offline marketing sahaja, the only way cara untuk dia reach people, kau akan jadi mangsa kes-kes macam ni lah. Kan orang datang just untuk feeling. At the end dia booking dengan orang yang nampak dekat social media. Betul. Lebih percaya. Kan contoh, kalau katakanlah dia jumpa salesman tu sekali je, dia tak kenal siapa salesman tu, susah untuk dia nak membina trust dalam tempoh yang singkat. Tetapi kan, kalau dia tengok macam kau ke aku ke dekat social media, dah lama dah dia tengok dengan followers ramai, video macam-macam, dah cukup dah cukup ada trust lah untuk dibina trust. Kan dia just pergi ke showroom tu, okay aku test drive, aku beli booking orang lain. Busuk-busuk pula sekarang ni Takkanlah IG pun tak ada, takkanlah Facebook pun tak ada. Betul. Website, takkanlah website pun tak ada. Hire lah orang buat website sikit. Sekarang ni bukan lagi zaman yang kita buka kedai, letak banner cantik-cantik and then harapkan orang datang. Bukan lagi dah. Sekarang ni okey lah, kalau kau buka kedai lah, tapi marketing kau kena buat online. Betul. Kalau kau berharap dengan banner yang kau buat tu 100 ribu orang lagi ada banner, kenapa dia nak pergi kedai kau? Betul. Sebab kau bayangkan zaman sekarang ni hyper kompetitif. Kan maksudnya kalau kau buat makanan, beribu orang lagi buat makanan. Kau jual kereta, beribu orang lagi jual kereta. Kan itu apa yang alami sekarang ni. Betul lah. Punya method review tu dah ramai gila orang kan, right. Tapi maksudnya kita dah tak adalah aku cakap aku salahkan orang. Maksudnya benda yang aku boleh bangga, aku orang yang pencetus, bukan pengikut. That's why benda tu yang kita kena buat. Kan kita kena kita jadi market leader lah. Kau buat benda tu orang follow. Itu yang the best sebenarnya. Betul. Orang follow aku tak kisah apa benda tu. So aku kena being lebih kreatif. Aku tak serahkan social media, apa TikTok tak nak bagi aku views kan. Kan aku kena lebih kreatif lah. Sebab tu lah, macam even kalau produk pun, kalau hang boleh keluar produk, kenapa aku tak boleh keluar produk? Mesti aku pun boleh keluar produk. So kalau hang keluar produk, 100 ribu lagi orang boleh keluar produk lah. Betul. Cuma apa beza produk kita dengan orang adalah macam mana kita nak marketkan benda tu, dan macam mana kita boleh bina trust untuk orang purchase dengan kita. Betul. That's the different game lah. Macam aku sendiri sebagai sales advisor kereta, aku dah melalui banyak perubahan sales yang aku dah pernah lalui lah. Pertamanya aku pernah lalui zaman yang sekadar guna Facebook group taman. Aku dah pernah lalui dah. Dapat alhamdulillah dapat customer daripada situ. Aku dah pernah melalui zaman Facebook Ads sebelum dia busuk gila sekarang ni. Betul. So Facebook Ads dulu pernah menjadi aku punya source of sales lah dulu. Then sekarang ni yang aku tengah buat adalah aku buat TikTok, video TikTok lah. Mostly TikTok aku sekarang ni banyak convert to sales. So sebab tu aku cakap untuk salesperson memang rugi gila kalau kau tak implementkan benda ni. Okay, so macam ni kalau pendapat hang, apa yang hang boleh advise kan untuk a newcomer dalam bidang sales ni?
Aku punya advice kepada newcomer yang mungkin baru nak mencuba-cuba bidang sales ni adalah no choice, kena banyakkan training lah. Sebab aku always percaya dengan training sebenarnya. Betul. Kan lagi banyak kita buat, lagi power kita punya skills, kita punya knowledge lah kan. Sebab bagi aku betul lah macam cakap kan, sales dia bukanlah satu ilmu yang kita boleh belajar daripada buku. Kita kena praktikkan benda tu. Betul. So simple way, lagi banyak orang yang kita jumpa dan bercakap, lagi power kita punya closing skills. Betul. Tu aku punya advice lah. Okay. Advice aku, kalau malu-malu jangan buat sales lah. Kan. Kalau macam aku dulu, kalau rasa tak ada hunger for success, hunger for money, so tak payah buat. Pergi kerja tempat lama. Macam pengalaman aku, paling teruk aku teruk aku dulu, nak role play pun tak boleh. Maksudnya nak role play. Role play ni orang faham ke role play? Kena mengulang lah benda tu macam bukan. Role play ni macam dia kena buat balik, action dengan member kan. Macam kita so nak role play pun tak boleh. Punyalah tak ada confident, tak erti bercakap kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah okey lah. So kena banyak training, sama macam brother Syauqi. So kita wrap it up. So bila lagi boleh jumpa Syauqi? Jumpa patutnya sebulan sekali je ni. Dah lebih kota dia. Editor dah kepala berasap. Okay, ciao. Okay, ciao. Jumpa next time, bye.